Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Dania Atira binti Mama Azmi. Nombor matrik saya 292872. Saya daripada kumpulan 12. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu pengenalan, dan saya akan menceritakan serba sedikit tentang apa itu perusahaan kecil dan sederhana atau yang lebih dikenali kita sebagai PKS. Dan saya juga akan menceritakan serba sedikit tentang perniagaan yang kami pilih sebagai perniagaan PKS. Perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia merujuk kepada entiti perniagaan yang mempunyai skala operasi yang relatif kecil dan mudah. Maksud PKS adalah untuk memudahkan dan menyokong perkembangan usahawan kecil dan sederhana di negara Malaysia. Pada tahun 1996, Perbadanan Industri Kecil dan Sederhana SMIDAK telah ditubuhkan untuk merancang pembangunan industri kecil dan sederhana. Pada 2000, PKS mula diperkenalkan, dan pada tahun 2004, Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan MPPK ditubuhkan untuk mengubal dasar tertinggi pembangunan perusahaan kecil dan sederhana, dan Bank Negara Malaysia telah dilantik sebagai Sekretariat MPPK ketika itu. Kemudian pada tahun 2008, SMIDAK mengambil alih tugas Bank Negara Malaysia sebagai Sekretariat. 2009, SMIDAK secara rasmi telah dijenamakan sebagai Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana SME Corp Malaysia. Pada tahun seterusnya 2010, Pelan Strategik SME Corp Malaysia telah dilancarkan, dan Pelan Induk PKS telah dilancarkan seterusnya bagi untuk memacu PKS mencapai wawasan. Pada tahun seterusnya 2020, pengubalan bagi PKS menyasarkan peningkatan sumbangan PKS kepada negara pula telah dijalankan. Dipilih oleh kumpulan kami ialah perniagaan keropok leko. Perniagaan keropok leko ini berasal daripada Kampung Raja Besut Terengganu. Perniagaan ini diberi nama sebagai Arwana Group Venture. Perniagaan ini telah mempunyai seramai 8 orang pekerja. Ini telah mematuhi syarat-syarat sebagai PKS. Perniagaan ini juga menjalankan modul berkilangan yang mengeluarkan produk tempatan seperti keropok leko rebus, keropok leko goreng dan sos pencicah keropok dengan menggunakan peralatan seperti mesin acuan, keropok dan mesin membungkus sos pencicah keropok leko. Cara perniagaan ini mendapatkan modal ialah dengan dua cara, iaitu dengan menyimpan ataupun kita panggil sebagai simpanan peribadi, dan juga pinjaman bank iaitu loan bank. Hai, Assalamualaikum. Saya Niza Adri Syafiqah binti Zoli, nombor matrik 293309. Okey, seterusnya adalah pengenalan perniagaan. Iaitu yang pertama, latar belakang perniagaan. Kami telah meramah seorang pemilik perniagaan keropok leko, iaitu yang bernama Puan Laila Tun Mufaizah atau lebih disapa dengan nama Puan Laila. Beliau berumur 23 tahun dan berasal daripada Besut Terengganu. Nama perniagaan beliau adalah Arwana Group Venture. Tercetusnya idea beliau untuk memulakan perniagaan ini adalah kerana perniagaan ini merupakan perniagaan keluarga, dan pendorong Puan Laila untuk mencipta perniagaan ini adalah untuk meneruskan industri keropok di negeri Terengganu, dan ianya juga menjadi sumber rezekinya, ahli keluarganya dan para pekerjanya. Cawangan utama bagi perniagaan Puan Laila terletak di Kampung Raja Besut Terengganu, manakala cawangan kedua pula terletak di Kampung Payarawa Besut Terengganu. Lokasi ini dipilih kerana merupakan laluan pilihan ramai apabila pulang ke kampung atau para pelancong yang ingin melancong ke daerah Besut negeri Terengganu. Dan akhir sekali, visi dan misi perniagaan beliau adalah memudahkan orang yang berada di luar dari negeri Terengganu untuk mendapatkan keropok, dan isinya juga adalah untuk berkongsi rezeki. Yang kedua adalah operasi perniagaan. Puan Laila mempunyai seramai 8 orang pekerja untuk perniagaan keropok lekornya. Mesin yang telah digunakan oleh beliau setakat ini adalah mesin uli acuan keropok dan juga mesin membungkuskan sos. Bagi modal perniagaannya pula, ianya daripada sumber simpanan pribadinya dan juga melalui pinjaman daripada bank. Seterusnya adalah sumbangan yang telah beliau berikan sebagai peniaga
ataupun usahawan adalah beliau telah menyumbangkan zakat dan bantuan kepada mangsa banjir di daerah Besut. Cabaran yang paling sukar yang dihadapi oleh beliau ketika menjalankan perniagaan tersebut adalah untuk mengekalkan perniagaannya berada di tahap yang stabil, kerana seperti yang kita tahu, setiap perniagaan mempunyai jatuh bangun yang tersendiri. Namun, kini perniagaan beliau semakin baik dari semasa ke semasa kerana dia dapat mengatasi segala cabaran dalam perniagaannya. Bagi pembayar cukai dan pusingan modal, bagi perniagaan beliau sentiasa mencukupi. Akhir sekali, target dan harapan beliau untuk 5 tahun yang akan datang adalah beliau ingin mengembangkan lagi perniagaan keropoknya, menambahkan peralatan untuk proses pembuatan keropok supaya lebih efisien, dan ingin menambahkan cawangan yang ketiga. Bukan sahaja beliau menjual keropoknya secara bersemuka, malah beliau juga menggunakan platform media sosial sebagai platform untuk beliau mempromosikan perniagaan beliau. Yang ketiga adalah produk yang telah dikeluarkan. Beliau, iaitu Puan Laila, telah mengeluarkan sebanyak 3 produk, iaitu daripada hasil tangannya sendiri. Produk yang pertama ialah keropok lekor goreng Terengganu. Keropok lekor ini diperbuat daripada ikan segar yang tanpa tulang dan tepung sagu. Keropok lekor ini digoreng separuh masak sebelum ianya dipaket secara vacuum pack. Kandungan batang keropok lekor dalam satu pack ialah sebanyak 20 batang, dan setiap pack mendapatkan sos percuma. Harganya adalah sebanyak RM7. Produk yang kedua iaitu keropok rebus. Keropok rebus ini juga diperbuat daripada ikan segar yang tanpa tulang dan tepung sagu. Keropok ini telah direbus terlebih dahulu sebelum ianya dipaket secara vacuum pack. Berat bersihnya iaitu sebanyak 900 gram, dan ianya juga terdapat satu paket sos di dalam setiap pack. Harganya adalah sebanyak RM14. Produk yang ketiga iaitu sos bercicah keropok lekor asli Terengganu. Okey, sos bercicah ini sesuai dijadikan sebagai sos bercicah bagi keropok lekor losong, keropok keping, pisang goreng dan banyak lagi. Sos ini tidaklah terlalu pedas dan ianya sesuai dimakan oleh kanak-kanak maupun dewasa. Sos ini juga merupakan produk keluaran Muslim dan asli Terengganu. Harganya adalah sebanyak RM5 sebotol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaya Fazlina binti Muhammad Sabri, nombor metrik 293-104. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang proses perkembangan industri keropok lekor. Seperti yang kita tahu, industri keropok lekor merupakan industri makanan yang popular di Malaysia, terutamanya di pantai timur seperti di Terengganu dan Kelantan. Keropok lekor merupakan makanan tradisional yang diperbuat daripada ikan seperti ikan tenggiri. Proses membangunkan industri keropok lekor melibatkan beberapa peringkat yang berbeza, bermula daripada pembangunan produk sehinggalah kepada pemasaran dan pengedaran. Berikut merupakan gambaran keseluruhan proses pembangunan dan perkembangan industri keropok lekor. Yang pertama ialah pembangunan produk. Proses dimulakan dengan pembangunan produk keropok lekor yang melibatkan penyelidikan dan pembangunan untuk mencipta resepi yang unik dan menarik serta berkualiti. Ini termasuklah memilih bahan mentah yang baik, seperti memilih ikan atau sotong yang segar, serta menggunakan rempah ratus dan herba untuk meningkatkan rasa keropok lekor. Hal ini kerana memilih bahan yang segar ataupun betul dalam menghasilkan keropok lekor atau sesuatu makanan sangat penting kerana ianya memberikan pengaruh dan impak yang besar serta mampu meraih kepuasan dalam diri para pelanggan untuk terus membelinya. Proses yang kedua ialah proses penghasilan. Setelah memilih bahan mentah yang segar dan sesuai, ikan-ikan atau sotong tersebut perlu dikisar supaya proses seterusnya menjadi makin mudah dan lancar. Caranya adalah dengan menggunakan pengisar daging atau pengisar elektronik untuk menghaluskan daging ikan atau sotong tersebut. Pastikan ikan atau sotong tersebut betul-betul halus dan sebati. Kemudian, ikan yang telah siap dikisar akan diproses dengan dicampur dengan bahan lain seperti tepung sagu atau tepung gandum dan bahan tambahan lain mengikut resepi pengusaha itu sendiri. Kemudian, dough akan diproses melalui peringkat mengadun, memotong, merebus untuk membentuk keropok lekor.
Proses yang ketiga ialah kualiti dan keselamatan. Perhatian harus diberikan kepada kualiti dan keselamatan produk. Industri keropok lekor yang berkembang maju biasanya akan memastikan mereka mematuhi piawaian kebersihan dan keselamatan yang telah ditetapkan. Ujian makmal dan pemeriksaan berkala juga dijalankan untuk memastikan produk selamat untuk dimakan. Hal ini kerana rata-rata pembeli akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengusaha dan tugas pengusaha itu semestinya meyakinkan para pembeli mereka sekaligus mampu memberikan kepuasan yang maksimum kepada para pembeli produk mereka. Seterusnya ialah proses penyimpanan dan pembungkusan. Selepas keropok lekor dihasilkan, ia akan melalui proses penyimpanan dan pembungkusan. Produk ini mesti disimpan dengan betul untuk memastikan untuk mengelakkan ia daripada rosak. Selain itu, pembungkusan yang betul juga penting untuk mengekalkan kualiti dan kebersihan produk semasa pengedaran. Terdapat banyak cara penyimpanan dan pembungkusan keropok lekor tersebut supaya tidak rosak. Antaranya termasuklah proses pendinginan, meletakkannya dalam peti sejuk serta melabel tarikh luput. Bukan itu sahaja, tempat dan suhu penyimpanan keropok lekor juga perlu diberi perhatian supaya keropok lekor itu boleh dimakan walaupun telah disimpan dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, keropok lekor perlu disimpan dalam suhu yang sesuai serta stabil, iaitu suhu sejuk dan tidak boleh terdedah secara langsung dengan cahaya matahari. Tambahan pula, ia perlu disimpan jauh dari bahan lain atau makanan lain yang mempunyai bau dan aroma yang kuat kerana keropok lekor mudah menyerap bau dan aroma dari bahan atau makanan lain yang terdapat di sekelilingnya. Setelah itu, proses seterusnya ialah pemasaran dan pengedaran. Setelah dibungkus, keropok lekor sedia untuk dipasarkan dan diedarkan. Proses ini melibatkan strategi pemasaran seperti pemasaran dalam talian atau luar talian, penggunaan media sosial, periklanan dan kerjasama dengan peruncit atau pengedar. Keropok lekor boleh dijual melalui kedai makanan, restoran, pasar tradisional atau melalui platform dalam talian untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Harga juga perlu ditetapkan mengikut kualiti dan kedudukan pasaran keropok lekor setelah mengambil kira kos pengeluaran, margin keuntungan, harga kompetitif di pasaran dan lain-lain. Bukan itu sahaja, penjenamaan dan pembungkusan yang menarik dan relevan juga penting untuk menarik minat para pelanggan. Yang terakhir ialah inovasi dan pengembangan produk. Untuk terus berkembang, industri keropok lekor perlu berinovasi dengan menawarkan variasi produk dan mencipta perisa baru. Ini mungkin melibatkan penghasilan perisa seperti keropok lekor pedas, keju atau perisa lain. Pengembangan produk juga boleh dilakukan dengan mencipta keropok lekor vegetarian atau dengan bahan mentah lain berasaskan sayuran untuk mencapai pasaran yang lebih luas, terutamanya kepada golongan vegan dan vegetarian. Perlu diingatkan bahawa proses pembangunan industri keropok lekor mungkin berbeza-beza bergantung kepada faktor seperti skala pengeluaran, lokasi dan strategi perniagaan setiap pengeluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amni binti Muhammad Syafi'i, nombor matrik 293-109. Saya akan menyambungkan bahagian proses perkembangan industri. Dalam perniagaan telah menjadi lumrah apabila berlakunya jatuh bangun perniagaan agar tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan, termasuklah perniagaan keropok lekor Puan Laila. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perniagaan tersebut mengalami kejatuhan dan dibangunkan semula antara faktornya ialah persaingan sengit. Umum mengetahui bahawa negeri Pantai Timur iaitu negeri Kelantan dan Terengganu merupakan negeri yang menghasilkan keropok lekor, termasuklah tempat perniagaan Puan Laila iaitu syarikatnya Al-Arwana Group Venture yang terletak di Terengganu. Industri keropok lekor boleh menjadi sangat kompetitif, terutamanya jika terdapat banyak pengeluar atau penjual keropok lekor di kawasan yang sama. Persaingan sengit boleh menjejaskan jualan dan keuntungan perniagaan. Jadi keadaan ini memaksa pemilik perniagaan untuk terus mengekalkan kualiti produk dan strategi pemasaran untuk kekal berdaya saing. Seterusnya, perubahan dalam citarasa pengguna. Citarasa dan pilihan pengguna mungkin berubah dari semasa ke semasa. Perkara ini dapat dibuktikan apabila kebanyakan masyarakat muda pada hari ini lebih gemar untuk memilih makanan ringan yang viral seperti makanan Korea dan makanan Jepun. Makanan-makanan ini juga telah menjadi trend sehingga terdapat banyak restoran dan kedai-kedai makan telah menyediakan makanan Korea dan Jepun.
Sekiranya berlaku peralihan trend makanan atau pengguna beralih kepada makanan yang ringan lain seperti yang berlaku pada hari ini, permintaan terhadap keropok leko mungkin berkurangan. Dalam situasi ini, peniagaan pengelola dapat menyesuaikan produk mereka dengan trend pasaran baharu atau mencipta inovasi seperti mewujudkan keropok leko yang sedia untuk dimakan, dihidangkan bersama keju dan rasa pedas untuk mengekalkan minat dengan pengguna dan mengikut trend semasa. Seterusnya adalah kos bahan mentah bertukar-tukar. Bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan keropok leko ialah ikan dan tepung. Harga bahan mentah boleh turun dan naik dengan ketara. Contohnya yang kita boleh lihat pada hari ini, harga tepung dan ikan mengalami peningkatan. Jadi, perkara ini akan menyebabkan kos untuk menghasilkan keropok leko juga akan meningkat. Keadaan ini juga sama berlaku kepada perniagaan Puan Laila. Kenaikan harga bahan mentah menjejaskan keuntungan perniagaan, terutamanya jika perniagaan tidak dapat meningkatkan harga jualan produk secara berkadar. Jadi pendekatan yang diambil oleh Puan Laila ialah sentiasa memantau pasaran bahan mentah dan mewujudkan hubungan baik dengan pembekal boleh membantu menguruskan turun naik kos. Seterusnya sirkulasi dan kebersihan. Industri makanan mempunyai standard kebersihan dan kualiti yang ketat. Hal ini kerana kebersihan tempat pembuatan dan kebersihan makanan amat diperlukan untuk mengelakkan berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini seperti makanan cepat rosak dan keracunan makanan. Jadi, perniagaan Puan Laila sentiasa cakna dengan penjagaan kebersihan kedainya untuk memastikan pematuhan kepada piawaian kebersihan dan menjalankan kawalan kualiti yang ketat untuk mengekalkan reputasi perniagaan. Hal ini kerana apabila pelanggan berpuas hati dengan penjagaan kebersihan dan cara kerja yang dilakukan dalam pengendalian keropok leko, mereka akan kerap untuk ulang membelinya. Akhir sekali ialah kewangan dan modal. Perdagangan keropok leko memerlukan modal untuk melabur dalam peralatan bahan mentah, pemasaran dan pembangunan perniagaan. Masalah kewangan juga termasuk dalam kesukaran mendapatkan pinjaman atau menguruskan aliran tunai boleh menjadi penghalang untuk menjalankan perniagaan dengan lancar. Bagi perniagaan keropok leko Puan Laila, syarikatnya menggunakan wang simpanan dan loan bank untuk dijadikan sebagai modal untuk membeli peralatan keperluan untuk proses menghasilkan keropok leko. Sehingga hari ini perniagaannya mempunyai beberapa mesin pembuatan keropok leko agar proses pembuatannya mengambil masa yang lebih singkat dan berjalan dengan lancar. Puan Laila juga mengatakan bahawa adalah penting untuk menguruskan keuangan dengan bijak dan mempunyai strategi yang matang untuk mengurus pusingan modal dan mampu untuk membayar cukai. Sebelumnya kita dapat lihat bahawa jatuh bangun perniagaan keropok leko Puan Laila sangat mencabar. Sebalik cabaran dalam menghadapi jatuh bangun dalam industri keropok leko, perniagaan dapat mengatasi halangan ini dan terus berkembang dengan maju apabila adanya sistem pengurusan yang berkesan, kebersihan dan dedikasi yang kuat. Nama saya Nur Hasika binti Samsudin, nombor matrik 2930090. Saya akan membentangkan mengenai strategi pemasaran dan harapan terhadap produk perusahaan kecil dan sederhana PKS pada masa akan datang. Terdapat beberapa faktor termasuk perubahan trend pasaran, keperluan pelanggan dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi strategi pemasaran dan harapan terhadap produk PKS pada masa akan datang. Berikut merupakan beberapa strategi pemasaran dan harapan yang akan berlaku bagi produk PKS pada masa akan datang. Yang pertama, penekanan terhadap kualiti dan inovasi. PKS perlu menekankan inovasi yang lebih hebat untuk bersaing dengan produk-produk yang besar dan jenama yang sudah mampan. PKS perlu menonjolkan keunikan serta keunggulan produk mereka supaya lebih dikenali ramai. Selain itu juga, PKS perlu memberi penekanan yang lebih terhadap kualiti produk serta inovasi yang lebih menarik bagi memenuhi keperluan serta citarasa pelanggan. Seterusnya, yang kedua, penggunaan teknologi dan digital. PKS perlu mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan teknologi dan dunia digital dalam pemasaran produk mereka. Mereka boleh menggunakan media sosial, laman web dan platform e-dagang untuk memperluas pasaran lebih luas, meningkatkan kesedaran tentang wujudnya produk PKS kepada orang ramai melalui teknologi dan dunia digital. Melalui penggunaan teknologi serta digitalisasi, PKS dapat menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, penjenamaan dan pemasaran bersepadu. PKS perlu membangunkan jenama mereka dengan lebih kukuh supaya lebih dikenali. Selain itu juga, PKS perlu membangunkan pemasaran yang lebih positif dalam menarik minat pelanggan untuk membeli produk PKS. Antara contoh yang dikatakan sebagai strategi pemasaran yang bersepadu ialah penggunaan iklan,
promosi dan hubungan awam. Pemasaran ini amat berkesan dalam meningkatkan kesedaran serta jualan produk PKS. Yang keempat, kolaborasi dan jaringan. PKS dapat mencapai kejayaan dengan menjalinkan kerjasama dengan pihak lain dalam rantai bekalan dan industri yang berkaitan. Kolaborasi serta jaringan amat penting dalam membangunkan strategi pemasaran. Seterusnya, kolaborasi dengan pengeluar bahan mentah, pengedar atau institusi penyelidikan dapat membantu meningkatkan kualiti produk dan memperluas pasaran ke peringkat antarabangsa. Yang terakhir, sokongan kerajaan dan institusi swasta. Harapan terhadap produk PKS termasuk sokongan dan bantuan daripada pihak kerajaan serta institusi kredit supaya PKS dapat mengembangkan lagi produk serta perniagaan mereka. Pelbagai sokongan yang boleh diberikan oleh pihak kerajaan atau institusi swasta seperti akses kepada latihan dan pembangunan, pembiayaan bank. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Balkis binti Ibrahim, nombor matrik 293165. Ini saya akan membentangkan tajuk cabaran atau halangan PKS atau perusahaan kecil sederhana. Cabaran yang pertama ialah pembentukan pasukan. Pembentukan pasukan yang baik amat penting untuk melahirkan persekitaran kerja yang baik. Persekitaran kerja yang baik akan mendorong ahli pasukannya untuk melakukan kerja yang lebih produktif. Pembentukan pasukan yang baik akan menggalakkan pengeluaran sesuatu produk meningkat. Cabaran yang kedua ialah pengurusan risiko. Pengurusan risiko ini adalah satu keadaan atau situasi yang tidak terduga berlaku. Pengurusan risiko ini seperti kebakaran, kecurian atau kemusnahan mesin dan juga peletakan jawatan pekerja. Disebabkan keadaan ini tidak terduga dan tidak boleh dielakkan, setiap syarikat perlu pemerhatian dan penelitian yang lebih detail tentang syarikatnya sendiri. Dan yang ketiga, kita dapat lihat melalui persaingan. Persaingan ini muncul apabila sesebuah syarikat mengeluarkan produk yang akan sama atau produk pengganti. Dilihat apabila sesebuah syarikat melakukan penawaran yang lebih baik dari segi harga, kualiti dan juga fungsinya. Ini akan memberikan impak yang negatif apabila sesebuah syarikat akan melakukan persaingan yang tidak sihat. Seterusnya dapat dilihat dari aspek penggunaan teknologi yang rendah. Penggunaan teknologi yang canggih mampu meningkatkan pengeluaran sesuatu produk. Contoh, mesin yang canggih, ia akan mengeluarkan sesuatu produk dalam masa yang singkat dengan kuantiti yang banyak. Dari segi penggunaan sosial media juga amat penting untuk menarik pelanggan melalui dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashikin binti Abdul Halim, nombor matrik 292799. Daripada kajian yang telah kami buat tentang produk yang kami pilih adalah perusahaan kecil dan sederhana memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Ketidakstabilan ekonomi selalu menjadi halangan kepada perusahaan kecil sederhana untuk terus berkembang dan bertapak sebagai satu firma yang kuat dalam pasaran. Seterusnya, perusahaan kecil dan sederhana ini memainkan peranan penting dan menjadi sektor yang banyak memberi sumbangan dan bantuan terhadap peningkatan ekonomi dan memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk mencari pekerjaan. Penglibatan dalam mengusahakan industri ini dapat ditingkatkan sekiranya kerajaan memperbanyakkan dan menambahbaikkan lagi penyediaan dari segi latihan kemahiran, cara penyediaan seminar dan pengurusan untuk pekerja bagi sektor ini, agar pekerja yang kurang mahir akan menjadi pekerja mahir seperti bantuan daripada MARA, MEDAT, NPC dan Perbadanan Pembangunan Industri Kecil. Seterusnya, pihak kerajaan juga perlu meningkatkan lagi kemudahan infrastruktur di kawasan pusat perusahaan kecil dan sederhana, iaitu dari segi kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik, perkhidmatan telefon dan internet. Akhir sekali, hal ini dapat dibuktikan bahawa perusahaan kecil dan sederhana banyak membantu dalam ekonomi negara dan memberi banyak bantuan kepada masyarakat. Adalah daripada perniagaan kelompok leko yang telah kami pilih untuk membuat temu bual secara dalam talian. Antara sumbangan yang telah mereka berikan adalah sumbangan belanja dan zakat. Selain itu, mereka juga mempunyai misi dan misi adalah menekalkan perniagaan untuk memberi kerja kepada para pekerja dan berkongsi rezeki yang mereka ada kepada seluruh masyarakat di Malaysia.